Salam sejahtera kepada Dr. Raibah dan rakan-rakan yang akan menonton video ini nanti. So, dalam video ini, saya Haji Sengkong bersama dengan ahli kumpulan saya, iaitu Chin Xinzan dan No Yunira akan menunjukkan dan menerangkan hasil tugasan rancangan pengajaran harian. So, rancangan pengajaran harian untuk tajuk kumpulan kami adalah Sistem Endokrina dan subtajuknya ada 3, iaitu 7.1 pengenalan sistem endokrina, 7.2 hormon-hormon dan 7.3 kelenjar-kelenjar endokrina. Kelas ini akan diadakan pada hari 16 April iaitu Jumaat kepada pelajar tingkatan 5 yang seramai 30 orang. Tunjang pembelajaran adalah tunjang kedua untuk anatomi dan fisiologi dan tajuk pembelajaran adalah 7.0 sistem endokrina. Fokus pembelajaran ada 3, iaitu 7.1 pengenalan sistem endokrina, 7.2 hormon-hormon dan 7.3 kelenjar-kelenjar endokrina. Dan setiap satu fokus pembelajaran terdapat lagi subtopik untuk setiap satunya. Seperti 7.1.1 definisi sistem endokrina, 7.1.2 fungsi sistem endokrina. Untuk pengetahuan awal pelajar akan diberikan satu QR code yang mengenai dengan sistem endokrina sebelum sehari kelas bermula. Hal ini adalah untuk supaya pelajar dapat mendapatkan satu gambaran tentang sistem endokrina. Objektif pembelajaran terdapat 3 domain iaitu psikomotor, kognitif dan juga efektif. Dalam psikomotor, pelajar dapat menghuraikan fungsi sistem endokrina dalam tubuh badan manusia. Pelajar juga dapat menyatakan perbezaan kesan, kelebihan dan kekurangan hormon terhadap tubuh badan. Manakala kognitif pula, pelajar dapat mengenal pasti kelenjar yang berperanan dalam sistem endokrina. Murid juga dapat menjelaskan dengan gambar rajah kedudukan dan lokasi setiap kelenjar dalam badan. Murid dapat juga membandingkan perbezaan setiap kelenjar dan hormon dalam tubuh badan. Seterusnya adalah efektif. Pelajar dapat mengklasifikasikan setiap hormon dengan kelenjar yang merebaskannya dengan yakin. Dan mereka juga dapat menunjukkan kerjasama yang baik apabila menyelesaikan tugasan kumpulan yang diberikan. Persediaan guru dalam kelas adalah perlu sediakan buku teks atau buku rujukan, bahan edaran ataupun cetakan, laptop dan juga stiker notes. Manakala persediaan untuk pelajar perlu sediakan buku teks, buku catatan dan laptop. Dalam fasa pengenalan terdapat satu aktiviti iaitu Fun Fact. Bagi maklumat pengajaran dan pembelajaran, guru akan menanyakan beberapa soalan yang berkaitan dengan sistem endokrina seperti kenapa kita boleh berasa lapar dan dahaga ataupun apakah yang membantu mengimbangi suhu badan kita. Dan pelajar perlu memberikan respon masing-masing secara spontan mengikut apa yang mereka fahami tentang soalan ini. Dan selepas itu, guru akan menayangkan satu video yang ringkas mengenai dengan situasi yang melibatkan sistem endokrin dan pada masa yang sama, video tersebut akan menjawabkan soalan-soalan yang ditanya sebelum ini. Untuk alat bantu aktiviti ini, alat yang diperlukan adalah laptop, projector dan juga video daripada YouTube. Selepas fasa pengenalan, kita akan masuk kepada fasa pengembangan, iaitu aktiviti yang pertama, Jigsaw Puzzle. Dalam Jigsaw Puzzle ini, maklumat pengajaran dan pembelajaran ada 3, iaitu 7.1 pengenalan sistem endokrina dan 2 subtopik kepadanya iaitu 7.1.1 definisi sistem endokrina dan 7.1.2 fungsi sistem endokrina. Untuk menjalankan aktiviti ini, guru perlu sediakan satu nota ringkas untuk pelajar dan berbincang bersama dengan murid mengenai dengan definisi dan fungsi sistem endokrin. Selepas perbincangan, guru akan memberikan satu stiker notes kepada setiap orang murid
dan stiker notes tersebut mempunyai dengan bermacam-macam bentuk dan juga maklumat. Selepas setiap murid dapatkan stiker notes, guru memberikan arahan kepada murid untuk bergerak dan mencarikan sebisan-sebisan stiker notes yang diberikan kepada setiap murid dengan pandangan yang betul. Murid perlu bergerak dan mencari rakan yang mempunyai sebisan stiker notes yang sama, dan murid akan berhasil menemui semua pandangan. Dalam aktiviti ini, alat bantu mengajar yang diperlukan adalah buku teks, slide PowerPoint, projektor, stiker notes, laptop, bahan edaran pengenalan sistem endokrina. Aktiviti 2 adalah aktiviti showdown. Untuk maklumat pengajaran dan pembelajaran aktiviti ini, guru akan menerangkan tajuk 7.2.1 ciri-ciri hormon, iaitu hormon pertubuhan, hormon antidiuretik, hormon insulin, hormon thyroxin, hormon estrogen, hormon testosteron, dan hormon adrenalin. Untuk menjalankan aktiviti ini, guru perlu menjelaskan ciri-ciri setiap hormon secara teliti seperti dalam lampiran 2. Selepas penjelasan, guru perlu bahagikan murid dalam 5 orang setiap satu kumpulan dan mengemukakan soalan kepada pelajar yang seperti dalam lampiran 3 berdasarkan kandungan pembelajaran. Dan guru akan memberikan masa dalam 5 minit untuk murid menjawabkan soalan yang dibagi. Selepas masa tamat, murid perlu membincangkan dan membetulkan jawapan yang ditulis dalam ahli kumpulan masing-masing. Jika ahli kumpulan terdapat yang jawapan salah, ahli kumpulan lain perlu tolong untuk bincang supaya dapat jawapan yang betul. Untuk aktiviti ini, alat bantu mengajar yang diperlukan adalah buku teks sains sukan dan juga slide ciri-ciri dan fungsi hormon. Aktiviti 3 adalah aktiviti mix and match. Maklumat pengajaran dan pembelajaran aktiviti ini adalah 7.2.2 kesan hormon ke atas tubuh, iaitu hormon pertubuhan, hormon antidiuretik, hormon insulin, hormon thyroxin, hormon estrogen, hormon testosteron, dan hormon adrenalin. Prosedur aktiviti adalah seperti berikut. Guru akan menunjukkan gambar-gambar kesan kekurangan dan kelebihan hormon terhadap tubuh badan tanpa dengan melabelkan nama hormon seperti dalam lampiran 4. Selepas itu, guru akan membincangkan setiap satu hormon yang mengakibatkan kesan terhadap badan dengan murid. Dan selepas perbincangan, guru akan mengagihkan kad maklumat kepada setiap murid selepas perbincangan dengan murid. Dan murid perlu mencarikan pasangan yang sepadan dengan kad maklumat yang dapat dalam masa yang tertentu, iaitu 3 minit. Selepas masa tamat, murid perlu sematkan kad maklumat pasangannya dengan kad maklumat sendiri sama ada betul atau tidak. Jika murid dapat pasangan dengan kad maklumat yang salah, murid perlulah mencarikan bahan dan menerangkan hormon ikut kad maklumat dengan betul di hadapan kelas. Untuk menjalankan aktiviti ini, alat bantu mengajar adalah buku teks sains sukan dan juga kad maklumat. Aktiviti 4 adalah teamwork work. Maklumat pengajaran dan pembelajaran aktiviti ini adalah 7.3 kelenjar-kelenjar endokrina. Dan dalam 7.3 ini, dia terdapat 4 subtopik, iaitu 7.3.1 kelenjar pituitari, 7.3.2 kelenjar thyroid, 7.3.3 kelenjar adrenal, dan 7.3.4 kelenjar pankreas. Untuk menjalankan aktiviti ini, guru akan membahagikan murid dalam kumpulan yang sama seperti dalam aktiviti 2. Selepas itu, guru akan memberikan satu tajuk sama ada kelenjar pituitari ataupun kelenjar thyroid dan sebagainya kepada murid dalam kumpulan, dan murid perlu melukiskan peta minda dalam kertas mahjong terhadap ciri-ciri, fungsi, definisi hormon yang dilabelkan ataupun kesan, kelebihan dan kekurangan hormon terhadap badan untuk kelenjar tersebut. Guru akan memberikan masa 15 minit untuk setiap kumpulan
melukiskan peta minda tersebut mengikutkan tajuk masing-masing. Murid perlu mengimbangkan idea dan maklumat untuk memenuhi peta minda masing-masing. So, setelah masa tamat, setiap wakil kumpulan akan berkongsikan peta minda yang dilukiskan dan menjelaskan di hadapan kelas. Untuk menjalankan aktiviti ini, alat bantu mengajar adalah kertas major, alat tulisan, marker pen, buku teks dan sukan. Selepas fasa pengembangan, kita akan masuk kepada fasa penilaian. Dalam fasa penilaian, murid perlu menjalankan dua aktiviti, iaitu aktiviti secara online, work wall, dan aktiviti secara offline, iaitu quiz. Dan dua-dua ni adalah soalan kepada murid untuk menilaikan kefahaman tentang pembelajaran hari ini. So, murid terdapat 10 minit untuk menjawabkan setiap soalan. Fasa penutup. Dalam fasa penutup, terdapat dua komponen, iaitu berkaitan dengan kognitif dan juga berkaitan dengan sosial. Dalam berkaitan dengan kognitif, murid dapat membuatkan rumusan tentang sistem endokrina dan juga dapat menjalankan aktiviti penilaian dan menyelesaikan persoalan yang timbul semasa mempelajari tajuk sistem endokrina. Manakala dalam berkaitan sosial, guru akan mempamerkan hasil kerja yang dihasilkan oleh murid yang memperoleh markah yang tertinggi dan menarik. Dan guru juga akan melaksanakan kuis individu kepada murid dan juga memberikan ganjaran kepada pemenang bagi membangkitkan motivasi belajar. Dalam bahagian refleksi, guru akan merumuskan perkara yang perlu ditambah baikkan semasa proses pembelajaran dijalankan. Dan pada masa yang sama, guru akan sediakan aktiviti peneguhan kepada murid yang tidak dapat mencapai objektif pembelajaran proses pembelajaran ini, iaitu menjawabkan soalan yang aras rendah seperti disenaraikan dalam lampiran 7. Berikut adalah lampiran-lampiran yang akan digunakan semasa proses pembelajaran dijalankan, iaitu lampiran 1 dan lampiran 2, lampiran 3 dan juga lampiran 4, lampiran 5, lampiran 6 dan lampiran 7. Itu sahaja daripada kumpulan kami dan juga penjelasan tentang RPH kumpulan kami. Sekian, terima kasih.